Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia binti Maknudin yang bernombor matrik C20A1328 dari kelas STM 3043 iaitu pengurusan koleksi, ingin membentangkan tentang tugasan 1 dan tugasan 2 saya. Bagi CLO pertama dan CLO kedua, saya telah memilih Muzium Negeri Kelantan sebagai tempat penyelidikan saya. Seterusnya kita masuk pada CLO pertama iaitu pendekatan yang digunakan di Muzium Negeri Kelantan. Mereka sering mengadakan pameran untuk program penyebaran ilmu dan ianya dijadikan sebagai hiburan kepada orang ramai. Antara kaedah pameran yang telah dilaksanakan oleh Muzium Negeri Kelantan ini ialah pameran secara tetap, sementara atau khas dan juga bergerak. Antara pendekatan yang dilakukan oleh Muzium Negeri Kelantan dalam pengurusan koleksi ini ialah cara pengendalian, kaedah pembelian, pinjaman dan juga hadiah, penyimpanan rekod dan juga pelupusan koleksi. Seterusnya kita masuk pada cara pengendalian. Cara pengendalian yang pertama iaitu dengan memberi kadar pencahayaan yang sesuai untuk sebuah artifak tersebut. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan pada data artifak tersebut. Alatan khas juga digunakan semasa melakukan proses pengurusan koleksi tersebut kerana setiap koleksi mempunyai daya ketahanan yang berbeza-beza. Sebelum pihak Muzium Negeri Kelantan melakukan pengurusan koleksi, dasar dan juga polisi, mereka perlulah dilaksanakan terlebih dahulu agar pengurusan muzium sama seperti maklumat yang hendak dicapaikan. Seterusnya kita masuk pada kaedah pembelian, pinjaman dan juga hadiah. Bagi kaedah pembelian, Puan Siti Khalisa iaitu sebagai penolong kurator yang telah saya temubuat, beliau perlu membuat surat kertas kerja untuk meminta kebenaran kepada pengarah terlebih dahulu sekiranya pihak Muzium Negeri Kelantan menemui koleksi artifak dan berminat untuk membelinya. Bagi kaedah pinjaman pula, ia merupakan satu atau lebih barangan koleksi artifak tersebut daripada seseorang itu. Peminjaman ini mempunyai satu tarikh yang khusus. Pemilik boleh mengambilnya semula pada tarikh yang telah ditetapkan. Namun terdapat juga pemilik koleksi yang datang ke Muzium Negeri Kelantan untuk meletakkan koleksi mereka tanpa menetapkan tarikh yang khusus. Bagi kaedah hadiah pula, kaedah perolehan secara hadiah ini terpulang kepada sesiapa sahaja untuk memberikan hadiah kepada Muzium Negeri Kelantan. Antara barangan koleksi artifak yang telah dihadiahkan oleh pemilik koleksi tersebut adalah keris dan juga wayang kulit bersaiz besar. Seterusnya kita masuk pada penyimpanan rekod. Penyimpanan rekod yang dihasilkan oleh Muzium Negeri Kelantan ialah mereka menyimpan data secara digital. Kaedah penyimpanan secara digital adalah lebih mudah dan terperinci dalam menyimpan segala maklumat yang berkaitan dengan pengurusan koleksi. Namun Puan Khalisa menyatakan bahawa mereka tidak boleh memberitahu dan membuka data tersebut sebenar-benarnya kerana ia memiliki data yang sebenar bagi sesuatu koleksi artifak tersebut. Pemberitahuan data yang sebenar kepada orang luar sangat membahayakan kerana ia mungkin akan mengakibatkan berlakunya pembocoran data koleksi artifak tersebut oleh orang luar. Seterusnya kita masuk pada pelupusan koleksi. Menurut Puan Siti Khalisa, beliau menyatakan tiada kaedah pelupusan yang digunakan bagi melupuskan sesuatu artifak di Muzium Negeri Kelantan ini. Artifak ini tidak boleh dilupuskan dan ia hanya disimpan dalam stor sahaja disebabkan oleh kerosakan dan tidak boleh diperbaiki dan dipamerkan semula. Sekiranya pihak Muzium Negeri Kelantan ingin membuat pelupusan juga terhadap artifak tersebut, pihak Muzium Negeri Kelantan perlu membuat mesyuarat dan melalui proses yang sangat merumitkan. Mereka memilih untuk menyimpan artifak rosak tersebut di dalam stor berbanding daripada melakukan proses pelupusan yang rumit tersebut. Seterusnya kita masuk pada CLO pertama iaitu kepentingan pengurusan koleksi untuk objek dan juga artifak dalam bidang pemuziuman. Kepentingan pertama adalah untuk mengetahui bilangan koleksi. Pengumpulan maklumat pengurusan rekod dan juga dasar pengurusan koleksi haruslah dijaga dengan rapi supaya tiada data dan artifak yang hilang disebabkan oleh kecuaian pekerjaan Muzium Negeri Kelantan tersebut. Sekiranya terdapat kehilangan satu artifak tersebut, ia akan mengganggu dari segi pengumpulan data di Muzium Negeri Kelantan tersebut. Yang kedua adalah untuk menjaga artifak atau koleksi jika didapati ada kerosakan pada muzium. Bahawa warisan lama haruslah dilindungi supaya barangan tersebut tidak mengalami sebarang kerosakan. Apabila bangunan muzium rosak secara tidak langsung, ia akan menyebabkan berlakunya kerosakan seperti perebutan pada bahagian artifak tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengekalkan artifak tersebut supaya tahan lasap. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak Muzium Negeri Kelantan tidak mahu mengalami kerugian yang besar dalam kehilangan artifak tersebut. Untuk membolehkan artifak tersebut tahan lasap, pihak muzium haruslah melakukan penjagaan yang kerap, lebih berhati-hati dan rapi dalam membersihkan artifak tersebut. Seterusnya kita masuk pada CLO kedua iaitu menerapkan proses secara manual bagi pemeliharaan dan pemeliharaan pengurusan koleksi. Antara prosedur proses standard SOP yang perlu digunakan bagi pemeliharaan dan pemeliharaan pengurusan koleksi ialah pemohon perlulah mengemukakan surat permohonan terlebih dahulu. Antara borang dan juga dokumen yang berkaitan dengan proses permohonan ialah surat rasmi dan juga kertas cadangan.
Yang kedua adalah pemakluman kelulusan keputusan akan diberikan sekiranya surat rasmi dan juga kertas cadangan tersebut jelas dengan menepati syarat dan juga keperluan pihak penajuk. Proses ini mengalami masa selama 3 hari waktu kerja. Yang ketiga adalah kerja-kerja penilaian bagi keadaan koleksi tersebut dilakukan bagi mendapatkan maklumat sesuatu koleksi tersebut. Dan pada itu, konservator juga akan membuat keputusan dan pilihan kaedah pemeliharaan yang terbaik bagi pemeliharaan koleksi berdasarkan maklumat yang telah diperoleh. Yang keempat adalah untuk merangka persekitaran yang sesuai bagi koleksi yang telah dipelihara tersebut. Borang yang diperlukan dalam prosedur ini ialah borang penilaian keadaan dan juga laporan penilaian keadaan. Yang kelima adalah untuk menyediakan laporan kerja pemeliharaan yang perlu dilakukan supaya dapat mencatat data yang telah berlaku sepanjang prosedur SAP tersebut. Yang keenam adalah penyerahan koleksi terhadap pemohon. Penyerahan surat rasmi akan diberikan kepada pemohon dan akan mengambil masa selama 3 hari waktu bekerja. Akhir sekali kita masuk pada bahagian kesimpulan, iaitu kesimpulannya pengurusan koleksi ini sangat penting kerana ia dapat menjadi sumber rujukan kepada semua orang berkaitan dengan sejarah dahulu. Hal ini adalah untuk mengekalkan barangan warisan yang dikatakan semakin pupus. Dalam pada waktu yang sama, saya juga telah mempelajari tentang prosedur operasi standard SOP yang perlu digunakan bagi pemeliharaan dan pemeliharaan pengurusan koleksi tersebut. Melalui pengkajian yang telah dijalankan ini, proses pemeliharaan dan pemeliharaan ini dapat memastikan bahawa setiap aspek pemeliharaan dan pemeliharaan ini diuruskan secara profesional dalam bidang pemuziuman. Oleh itu, saya mengharapkan bahawa setiap pihak Muzium Negeri Kelantan lebih bertanggungjawab terhadap penjagaan koleksi di muzium tersebut supaya harta khazanah Malaysia sentiasa terpelihara dengan baik.